Okay, Assalamualaikum. So, kita akan sambung topik nodal analysis yang hari tu. So, untuk part 2 ni, kita akan belajar macam mana nak calculate nodal voltage, iaitu nodal V1, V2 dan V3. So, dalam contoh ni, dia ada 3 case. Kadang-kadang kita punya nodal voltage ni, V1, ada line V1 ni ada voltage, line V2 ada resistor saja, line V3 ada current source. Ini voltage source, ini current source. So macam saya cerita hari tu, kita punya nodal voltage ni dia akan macam mana kita nak measure dia, ataupun maksud nodal voltage itu sendiri ialah voltage yang daripada titik ni menuju reference. Reference bermaksud satu lagi nodal yang kita act dia sebagai ground. So sama juga V2 ni adalah voltage pada titik ni menuju ground, dan voltage V3 adalah titik 3 ini menuju ke ground. So dalam case ni kita ada 3 jenis yang menuju ke ground. Satu yang line dia semasa dia menuju ke ground ada voltage, dan satu lagi dia ada resistor saja, dan satu lagi semasa menuju ke ground tu dia ada current source. So case yang pertama dia ada voltage. Case yang kedua ada resistor. Dan yang ketiga case yang ada So case yang ketiga ialah ada current source semasa dia nak menuju ke ground. So dalam case ni tadi kan saya dah explain dulu dalam video yang sebelum ni, nodal voltage ialah voltage pada titik. So kalau dekat line ni semasa dia menuju ke ground ni, semasa dia menuju ke titik reference ni dah ada voltage, maka itulah nilai bagi V1. Tetapi kalau V2 semasa dia menuju titik, daripada titik nodal ni menuju ke reference tak ada voltage kat sini, maka kita kena cari. Sama juga dengan V3, semasa dia menuju daripada titik ni ke reference tak ada pun nilai voltage kat sini, maksudnya kita kena cari. Daripada V1 nak menuju ke titik ni ada nilai voltage, itulah V1. V2 daripada titik ini menuju ke reference tak ada nilai voltage, itu bukan V2, so kita kena cari V2. V3 semasa daripada titik 3 ni menuju ke ground tak ada voltage kat sini, so maksudnya kita kena cari. So saya tulis kat sini, dalam case V1 ada nilai voltage so tak perlu cari node voltage, dah ada nilai. Tak payah saya tulis dah ada nilai je lah. Dan node voltage V1 sama dengan 5 volt. Kalau V2 pula tak ada nilai voltage. So perlu cari V2. So node V2 sama dengan apa? Itu kita kena cari. Sama juga dengan case V3. Tak ada nilai voltage. Perlu cari V3. So node V3 punya voltage itu
tak ada, so kita kena cari. So saya ulang balik, nampak node V1 dalam line ni ada voltage, so node voltage V1 itulah 5 volt. Untuk V2 daripada node ini menuju reference, tengah-tengah ni tak ada nilai voltage, so node voltage V2 tu kena cari. Node V3 menuju ke reference ni, tengah-tengah ni tak ada nilai voltage, maka perlu cari V3. So node V3 kena cari. So dalam kes ni dah settle V1, V2 kena cari, V3 kena cari. Okay. So example. So kita try example tengok. Example ni ada dalam nota. So contohnya kita bagi source, current source. Macam mana nak cari? So yang ni case ni saya buat example yang tak ada voltage. So semua V1, V2, V3 kena cari. Satu K, 2K, 3K dan 4 kilo ohm. Contoh kalau current ni 5 mA. Current source ni 5 mA. So first step bila kita nak solve example ialah kita tanda node. So kalau previous video tu saya dah tunjuk cara macam mana kita nak kenal pasti node. So dalam case ni node ada 3 lah. 1, 2, 3. So kita double check line ini. Ada satu lagi node ialah reference node. Di mana reference node ni nilai dia 0 volt. So V1 kita check V1 menuju ke ground, iaitu ke 0 volt ni. Ada line volt tak? Tak ada volt, so kita kena cari. V2 menuju 0, tak ada volt kat sini, so kena cari. V3 menuju ke ground, tak ada nilai volt, so kita kena cari. So V1, V2, V3 semua nodal voltage ni tak ada nilai lagi, so kita kena cari. So macam mana nak cari dia? First kita kena tahu macam mana node ni beroperasi. Contoh V1, V2, V3 dalam kes ni general lah. Okay, secara generalnya node ni, daripada node ni sebenarnya akan keluar current. Kalau ada 3 arah maka dia akan keluar 3 arah. Selalunya 3 lah. Dan kadang-kadang 2. So daripada node ni akan keluar current. So line ni adalah line current. Line current ni boleh kita kata dia nilai dia ialah bukan nilai dia, kita boleh namakan dia sebagai ABC. Tak kisahlah siapa A, siapa B, siapa C. So kita start dengan A, B, C. A, B, C, A, B, C. Okay, so daripada titik keluar A, keluar B, keluar C. Daripada titik 2, daripada titik node 2 keluar IA, IB, IC. Daripada titik 3 ni keluar current A, keluar current B, keluar current C. So bermaksud dia keluar, ini source dia. Sumber dia, source dia. Konon-konon ni adalah power supply, kononnya lah. So ini adalah power supply, keluarlah current 3. 3 ni bergantung pada berapa jalan dia ada. Selalunya ada 3 jalan lah. 1, 2, 3. Dalam kes ni, tengok V1 ada 2 jalan saja. So maksudnya IA, IB. V2 ada 3 jalan. IA, IB, IC. V3 ada 2 jalan. IA, IB. Okey. So bila kita anggap ni sebagai punca ataupun source, dalam ni tak ada power supply. Dekat node ni tak ada power supply. Konon-kononnya tak ada power supply dalam ni. Tak ada. So bila tak ada, kita anggap dia sebagai kosong.
Dalam ni pun kita anggap dia sebagai kosong. Dia anggap sebagai kosong. Daripada kosong ni, nilai kosong ini keluar 3 current A, B, C. Daripada nilai kosong ini keluar 3 current IA, IB, IC. Daripada nilai kosong ini keluar 3 current IA, IB, IC. So, daripada itu kita buat satu persamaan. Dekat sini, maka IA tambah IB tambah IC sama dengan kosong. So, ini persamaan bagi node ni. Kalau kita relate dia dengan kosong dengan current ni lah. So, benda ni ialah KCL. Kirchhoff Current Law. Yalah, kalau kita tengok sini, kalau tambah balik 3-3 ni akan dapat balik tengah ni. Tambah balik 3-3 ni, sebab 3-3 ni berasal dari tengah ni. So, bila kita tambah balik A, B dan C, akan dapat balik tengah ni. Bila kita tambah balik A, B dengan C, akan dapat balik tengah ni. So, tengah ni tadi saya kata nilai dia adalah kosong. So, tambah semua ni berjumlah kosong. Tambah semua ni berjumlah dengan kosong. Tambah semua ni berjumlah kosong. Kenapa kosong? Kita konon-konon anggap dalam ni tak ada power supply. Okay. Alright. So, kita tengok contoh kalau ada nilai. Contoh current source. Satu K, 2K, 3K, 4K. So, ini 5 mili A. So, nak solve example ni, first macam tadi saya kata, tandakan node. Kemudian, tambah satu lagi node yang akan jadi reference. Bermaksud nilai dia adalah 0 volt. Okay. So, lepas kita tanda, kita buat satu-satu node dahulu. So, ada 1, 2, 3 node ni. Nak settle V1, nak settle V2, nak settle V3, kita kena settle dulu persamaan yang ada dekat sini dan dekat 3. Dekat 1, 2 dan 3. So, kita buat satu-satu dulu. Kita tulis at node 1. At node 1 maksudnya kita settle dulu dekat V1 ni. Node 1 ni dahulu. Node 1 bermaksud dekat V1 ni. Okay. So, macam tadi kita tanda current. Current yang KCL. So, dalam kes ni ada dua jalan. Jalan ke kanan dan jalan ke bawah. So, tanda sini ialah IA. Sini ialah IB. V2 dengan V3 kita biarkan dulu sebab kita tengah buat at node 1. So, buat persamaan yang saya kata tadi. Current ni, dua current ni berasal daripada titik ini. Titik ni tadi saya kata dia bermula, dia nilai dia adalah kosong. Kita anggap konon-konon dalam dia adalah kosong. Nilai kosong ini keluar IA dan IB. So, persamaan yang kita boleh buat ialah IA tambah IB sama dengan kosong. Okay, so bila kita tengok balik dekat sini, IA, kat sini ada current tak? So, bila kita tak ada current IA ni, bermaksud kita tak boleh lah letak IA tu berapa nilai. Tetapi IB dekat sini, arah dia secara ke bawah kebetulan ada nilai current. I ialah current, line ni pun ada current. So, bermaksud IB ni nilai dia ialah 5 mili. Tetapi IA tak ada nilai. So, kita kena cari nilai IA. Nak cari nilai I, back to rumus Ohm's law, I sama dengan VR. So, dalam kes ni, IA, V kena bahagi dengan R. V bagi R dapat IA. IB nak buat V bagi R tak payah sebab line ni dah ada current. So, ambil saja IB sama dengan 5 mili. Sama dengan kosong. Okay. So, IA adalah V bagi R. Persoalannya adalah V apa? So, dalam kes ni, kita kena tengok dekat line IA ni ada dua V. Satu V1 dan V2. So, mana satu kita nak ambil? Nak ambil V1 ke nak ambil V2? So, hint yang kita boleh buat ialah, satu hint yang saya nak bagi ialah, tengok node ni. Node ni node 1. So, bermaksud kita kena ambil
V1 yang tolak V2. Okey, V dekat sini ni kena ambil satu V saja. So kita kena cari V yang pure. So nak cari V yang pure tak boleh sebab ada dua V. So kita terpaksa tolak V1 tolak V2 baru dapat V yang pure dekat sini. So dalam kes ni kenapa V1 tolak V2 ialah sebab node 1. So 1 yang tolak 2. So untuk IA V1 tolak V2 bahagi R. R ni R apa? So kita tengok balik dekat IA ni. Ni IA. Ni line IA. V dia kita dah settle iaitu ada 2 biji V. V1 yang kena tolak V2 sebab 1 kita tengah buat dekat 1. So 1 yang berkuasa dekat sini. So 1 yang tolak 2. R. R dia ialah, cuba tengok line ni. R dia ialah 1K. So bubuh kat sini 1K. So V1 tolak V2 bahagi 1K tambah 5 mili. Samakan dengan 0. So pecahkan V1 dengan V2 ni. V1 1K tolak V2 1K tambah 5 mili samakan dengan 0. Kemudian kita tak nak kawasan ni ada nombor. Maksud saya nombor yang tak ada V. Dalam kes ni Mamat ni ada V. So biarkan dia ni ada V, biarkan dia ni tak ada V. Siapa yang tak ada V, kita bawa dia pergi ke kanan. So V1 1K tolak V2 1K sama dengan negatif 5 mili. Sebab plus pergi kanan jadi minus. So V bahagi 1K. Kita keluarkan V tu tepi. So jadi 1K V1 tolak keluarkan V2 1K V2 sama dengan negatif 5 mili. Okay, so kita settlekan pecahan ini supaya dia menjadi nombor. So bila dia jadi nombor, senang kita nak calculate nanti. So 1 bahagi 1K ialah 1 mili. V1 1 bahagi K ialah 1 mili. Sama dengan negatif 5 mili. So ini ialah persamaan 1 bagi node 1. So tinggalkan persamaan ini macam ni je. Maksudnya kat node 1 tu kita dah settle tapi tak dapat nilai lagi. Tak apa sebab nanti kita akan cari semua node dulu baru kita settlekan persamaan ni lah. So node 1 settle. Buat pula untuk node 2. So dalam kes tadi ada circuit. Satu K, 2K, 3K, 4K yang soalan tadi. So ini ialah 5 mili. Tadi ada 3 node. 1, 2, 3. So kita buat pula tadi V1 dah settle, node 1 dah settle. Kita buat pula node 2. So node 2 add node 2. Sama kes macam tadi, kita tandakan dia punya current. So dalam kes ni, daripada titik ni kan saya kata tadi, daripada titik akan keluar current. Current nak keluar berapa banyak, tengok dia punya jalan. Dalam kes ni ada 3 jalan. Ada IA, ada IB, ada IC. Daripada titik ni keluar 3 current. IA ke kiri, IB ke kanan, IC ke bawah. Okey, so buat persamaan. Macam tadi juga. Daripada current ni keluar, asal dia adalah kosong. So bermaksud IA. Kenapa kosong? Sebab tadi saya kata konon-konon power source kat sini adalah kosong. Konon-konon So IA tambah IB tambah IC sama dengan kosong. Sama macam tadi juga, kita tengok IA ada current tak kat sini? Tak ada current, nilai current tak ada. So IA ni kita kena cari V bahagi dengan R. IB ada nilai current tak? Tak ada nilai current kat sini. So kita kena cari V bahagi dengan R. IC pun sama, tak ada nilai current kat sini. So V bahagi dengan R. So jangan lupa satu lagi node iaitu node reference. Node reference ni saya kata tadi nilai dia adalah 0 volt.
Okay. So, V bagi R. Kita tengok line A sebab V bagi R ni kita nak settle untuk IA. So, tengok dekat IA. IA dalam line IA, V ada 2 biji iaitu V2 dengan V1. Siapa tolak siapa, kita tengok 2 sekarang ni. Node 2. Node 2 bermaksud 2 paling berkuasa. So, V2 yang tolak V1. So, V bagi IA ialah V2 tolak V1 bahagi R. R apa? Dekat IA ada line 1K, bermaksud R dia ialah 1K. Tambah dengan IB. IB dekat sini ada 2 voltage juga iaitu V2 dengan V3. So, siapa yang akan jadi V bagi IB? Sebabkan node 2 kita tengah buat dekat node 2. Node 2 yang berkuasa, maka V2 tolak V3 untuk V bagi IB. V2 yang tolak V3 bahagi R. R dalam line IB ni ialah 3K. So, ambil 3K ni sebagai R bagi IB. Tambah VR untuk C. V bagi R untuk IC pula. So, IC dalam kes ni ada 2 voltage juga. Satu V2, satu lagi voltage node yang bernilai 0 volt. So, siapa yang lebih berkuasa kat sini? Sebabkan kita buat dekat node 2, maka V2 yang berkuasa. V2 tolak 0, R dia ialah 2K. So, V2 tolak 0, R dia ialah 2K. So, node ni sebenarnya nilai dia adalah 0. So, V2 tolak 0 bahagi 2K. Tadi kalau IA, V2 tolak V1 bagi 1K. Kalau untuk IB, V2 tolak V3 bahagi 3K. Samakan dengan 0. So, pecahkan 1K tolak V1, 1K tambah V2 tolak 3K. So, dia akan jadi macam ni lah. So, sama macam tadi, kita kumpul geng dengan geng lah. So, dalam kes ni tak ada nombor yang perlu kita bawa ke kanan. Semua ada V, so kita kekalkan. Cuma kita susun 1 duduk dulu, kemudian 2, kemudian 3. So, dalam kes ni 1 dulu, negatif 1, V1 1K, kemudian V2. V2 ada banyak, so kumpul semua V2. Ambil yang ni dulu, tambah V2 1K, tambah V2 1K, tambah V2 2K, tolak V3 3K samakan dengan 0. So, negatif V1 1K, V2 1K. Oh, sorry. V2 3K tadi. V1 1K, V2 1K, V2 3K. So, V2 3K. V1 1K, V2 1K, V2 3K, V2 2K, V3 negatif 3K. Okey, kemudian pecahkan. Pecahkan macam tadi. Keluarkan V1. So, dalam kes ni, dalam ni ada negatif 1K V1. Tambah dengan V2 ada banyak. So, keluarkan V2. Kita akan tinggal 1K tambah 1/3K tambah 1/2K. Ini semua untuk V2. Tolak 1/3K. Sorry, tak muat dah pula So, sekejap Okay. 3K V3 samakan dengan 0. Samakan dengan 0 tepi ni. Saya tak muat. So, sama juga macam tadi kita jadikan dia sebagai pecahan ni. Pecahkan jadi nilai supaya senang kita nak kira. So, 1 bagi 1K kita akan dapat negatif 1 mili V1 plus dengan 1.83 mili V2
tolak dengan 0.33 mili V3 sama dengan kosong. So ini persamaan yang kedua. Tadi persamaan 1. So ini daripada not 2 kita dapat persamaan yang kedua. Tinggalkan not 2 kat situ. Kita sambung untuk not 3. So not 3 lukis balik. Circle. mili A, 1K, 2K, 3K, 4K. Lukis dia punya note V1, V2, V3 dan note reference yang bernilai 0 volt. So dah settle V1, V2 dah settle, kita buat pula V3. So untuk V3 lukis dia punya current. So dalam kes ni current keluar pada V3 ada dua saja sebab ada dua jalan. So sini ialah IA, sini ialah IB. Persamaan dia kat sini ialah, kat sini saya kata tadi konon-konon dalam ni kosong. Daripada kosong keluar IA, daripada kosong keluar IB. So at node 3 persamaan dia ialah IA tambah IB sama dengan kosong. Daripada kosong terhasil IA dan IB. So kalau IA dengan IB ni gabung dapat balik kosong kat sini. So ini KCL. So sama macam tadi, convert balik I ni menjadi V bahagi R sebab dalam kes ni bila kita check kawasan IA tak ada nilai current, so kena kira. Kawasan IB ni tak ada nilai current, so kena kira lah. So I nak kira I kena V bahagi R, nak kira IB V bahagi R, samakan dengan kosong. So dalam line IA ada siapa yang nak jadi vote dia. So ada dua vote kat sini, V3 dengan V2. So siapa paling berkuasa? V3 paling berkuasa. Kenapa? Sebab node 3, kita tengah buat node 3. So V3 yang tolak V2. So untuk V bagi IA, V3 yang tolak V2 bahagi dengan R. So R dia adalah 3K. So 3K tambah V bahagi IB. So V bagi IB ialah ada dua juga, iaitu V3 dan juga 0V. So siapa yang paling berkuasa? 0V ke ataupun V3? Sebab kalau buat kat node 3, maka V3 yang paling berkuasa, maka V3 yang tolak 0V. So V3 yang tolak 0 bahagi dengan R. Line IB ialah 4K, so R dia adalah 4K. Samakan dengan 0. So pecahkan V3, 3K tolak V2, 3K plus V3, 4K samakan dengan 0. Buat macam tadi juga, susun geng dengan geng. So siapa nombor 2, siapa yang nombor dulu, dia duduk depan sekali lah. So V2 bahagi dengan 3K tambah V3, 3K tambah V3, 4K samakan dengan 0. So macam tadi juga kita pecahkan dia menjadi nilai supaya senang kita nak buat calculation. So V2 kita keluarkan dulu supaya senang kita nak tengok. Dalam kes ni negatif 1/3K V2, keluarkan V2 tambah keluarkan 1/3 jadi 1/3 ni tinggal V3. V3 ada 2 kan. So bila ada 2 maka tambah 1/4K V3 samakan dengan 0. So ada negatif 1/3K untuk V2, 1/3K dan 1/4K untuk V3. Tambah ini, tambah 2 ni dan pecahkan pecahan semua ni menjadi nilai supaya senang kita nak kira. 1/3 ialah negatif 0.33 mili V2 plus pecahkan ini dia akan jadi 0.58 mili V3 samakan dengan 0. Ini persamaan yang ketiga. So kita dah ada 3 persamaan. Bila kita ada 3
3 node, kita akan keluar 3 persamaan. Kalau ada 2 node, akan ada 2 persamaan. So, kumpul semua persamaan yang kita dapat tadi dalam satu. So, kita kumpul. First, kita ada 1 mili V1 tolak 1 mili V2 sama dengan negatif 5. Ini persamaan 1 tadi. Daripada node 2 kita dapat negatif 1 mili V1 ada tambah 1.83 mili V2 dan tolak 0.33 mili V3 sama dengan 0. Ini persamaan yang kedua tadi. Dan yang ketiga kita ada negatif 0.33 mili V2 plus 0.58 mili V3 sama dengan 0. Ini persamaan yang ketiga tadi. Okey, so kumpulkan semua persamaan tu dalam satu tempat supaya senang kita nak tengok dia punya nombor kat depan. Okey, first kita identify dulu apa yang tak cukup, apa yang cukup. Contohnya dalam kes ni, persamaan 1 ada V1, persamaan 2 ada V1, persamaan 3 tak ada V1. Dan kita check pula persamaan 1 ada V2, persamaan 2 ada V2, persamaan 3 ada V2. Kemudian kita check satu lagi. Persamaan 1 tak ada V3, persamaan 2 ada V3, persamaan 3 ada V3. So, bila kita nak solve ni, kalau tak cukup dalam satu persamaan, kalau tak cukup set, kita tak boleh nak solve dia. Contoh dalam kes persamaan ni nampak dia ada kuning dengan merah je. Persamaan 2 complete ada kuning, merah dan biru. Persamaan 3 tak complete, tak ada kuning tapi dia ada merah dengan biru saja. So, kita kena bagi semua ada 3 color. Persamaan 1 ada 3 color, persamaan 2 ada 3 color, persamaan 3 ada 3 color. So, macam mana kita nak buat? So, mudah saja benda ni. First, kita tengok V1. Dia ni tak cukup V3, tambah V3 dekat dia. So, 1 mili V1 tolak 1 mili V2 tambah 0 V3. Sebab kita tambah. So, bermaksud nilai depan dia kosong. Supaya nanti bila kita buang ni pun tetap dapat nilai yang atas. So, 0 V3. Kita saja-saja tambah. So, nilai dia adalah 0. Sama dengan negatif 5 mili. Okay. Alright. So, persamaan kedua, complete set ada 3 color. So, kita tak payah nak buat apa. Tak payah tambah. Kita tulis balik saja. V1 1.83 mili, V2 tolak 0.33 mili, V3 sama dengan 0. Persamaan 3 tak cukup kuning, so kita tambah kuning. Kuning adalah V1, so 0 V1 tolak 0.33 mili, V2 plus 0.58 mili V3 sama dengan 0. So, kita check color. Sekarang dah ada color kuning, dah ada color kuning, dah ada color kuning. Semua dah ada satu set color. V2 untuk merah. So, V2 ada, V2 ada, V2 ada. Kemudian V3 ada, V3 ada, V3 ada. Okay. Alright, so bila dah ada semua set ni, kita ambil nombor dia saja kat depan. So, nombor kuning. Okay, kita ambil nombor kuning. So, nombor untuk V1 lah kuning. So, nombor depan dia adalah 1 mili. Untuk persamaan kedua, V1 dia adalah negatif 1 mili. Untuk persamaan ketiga, 0. Lepas tu, ambil pula nombor yang merah. Merah adalah V2. V2 adalah negatif 1 mili. Untuk persamaan kedua, negatif 1.83 mili. Bukan negatif. Dia positif. Dia positif. 1.83 mili.
Tadi tersalah tadi. So ini depan ni adalah positif. Persamaan kedua adalah positif. Nampak? Positif. Okay. So yang ketiga, negatif 0.33 mili. Kemudian yang biru pula. Biru adalah V3. So untuk persamaan satu dia kosong. Persamaan kedua dia negatif 0.33 mili. Untuk persamaan ketiga dia 0.58 mili. Kemudian ambil pula lagi satu, iaitu jawapan yang sama dengan kat belakang ni. Untuk persamaan satu negatif 5 mili. Yang ni belakang ni, yang 5 mili ni. Okey. Untuk persamaan kedua kosong. Tak ada negatif, sorry. Dan yang ketiga pun kosong. So kita ada 4 set. So macam mana kita nak solve benda ni? Kita boleh, bila kita solve nilai ni, kita boleh terus dapat nilai nodal voltage. So benda ni kita nak settle ni sebenarnya ialah kita sedang menyettlekan simultaneous equation. So simultaneous equation yang video yang pertama tadi tu. So boleh tengok video tu macam mana, apa maksud simultaneous equation. Simultaneous equation nak solve dia ada 3 jenis. Ada substitution, ada determinant, dan yang ketiga ada calculator. So dalam kes ni paling senang nak guna substitution, leceh lah, susah nak guna. Determinant boleh guna, calculator boleh guna lah. So dalam untuk example ni saya guna calculator sebab dia nak cepat kan. So bila guna calculator kita terus isi nilai dalam calculator. Boleh refer macam mana nak guna calculator dalam video yang sebelum ni, iaitu video simultaneous equation. So bila guna calculator terus boleh dapat V1 negatif 12.79 volt, V2 negatif 7.79 volt, dan V3 sama dengan negatif 4.43 volt. So settle, inilah nodal voltage. Kita dapat dah nodal pada titik V1, titik V2, titik V3. Itu sahaja untuk nodal. Okey. Sekian, terima kasih.